Assalamualaikum. Hari ini saya akan bercerita tentang peluang pelaburan hebat. Okey, awak semua harus dengar, kemudian fahamkannya, kemudian buat kajian dan kemudian decide. Okey. Hari ini saya ingin berkongsi penemuan saya tentang pelaburan yang baik dan saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan sekalian. Saya bukanlah penasihat kewangan anda. Okey, ada dua perkara yang saya ingin bentangkan pada hari ini. Yang pertama adalah pelaburan hebat, di mana ROI-nya boleh mencapai lebih 100% ujung tahun ini, insya-Allah. Dan perkara kedua yang saya ingin sampaikan adalah sebagai kerja, kita boleh buat kerja part time dan kita boleh dapat passive income. Right? Okey. Sebab dalam pelaburan ini kita perlu ada satu minda yang jelas. Minda yang penting untuk menjuruskan apa jua tindakan kita. Alright? Kita mesti faham ada perbezaan antara minda orang kaya dengan minda orang miskin ataupun minda orang kebanyakan. Alright? Okay. Orang kaya selalunya melihat semua benda sebagai opportunity, peluang. Dia akan cuba melihat di mana ruang dan peluang. Tapi orang kebanyakan sentiasa melihat dari sudut halangan. Benda ni tak boleh buat, benda ni tak boleh buat. Jadi itulah minda kebanyakan orang. Dan mereka, oleh kerana mereka mempunyai minda yang demikian, mereka tidak akan cuba merebut opportunity ataupun peluang yang terbuka luas di hadapan dia. Alright? Okey, sebenarnya tidak ada yang lebih mahal daripada kita hilang opportunity ataupun miss opportunity. Kita kena rebut opportunity itu. Alright? Okey, perbezaan yang sangat ketara minda antara orang kaya dengan orang kebiasaannya. Orang kaya ni, dia sentiasa berfikir macam mana nak tambah income dia. Dia punya income flow dia mungkin ada banyak. Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi orang kebanyakan, orang kebiasaan, cuma hanya fikir satu income flow sahaja. Dan dia tak mahu cuba untuk melihat peluang-peluang lain. Alright. Dan kita mesti melihat di sini bahawa kebanyakan orang jutawan mempunyai 7 source of income. Macam mana mereka berfikir untuk mendapatkan peluang keuangan, peluang menambahkan pendapatan mereka. Okey, seperti kata Warren Buffett, never depend on a single income. Make investment to create a second source. Right? Okey, bagi kebanyakan orang, dia takut untuk alami kegagalan. Oleh kerana ketakutannya untuk gagal, mereka juga sebenarnya akan lari daripada kejayaan. Mereka tidak akan berjaya lah, basically. Alright. Dan sebenarnya dalam hakikatnya, walaupun kita melihat orang itu kejayaannya hebat, doktor, lawyer, dentist dan sebagainya, tapi mereka juga sebenarnya berada dalam masalah kewangan, struggle financially. Kerana mereka tidak belajar tentang ilmu-ilmu kewangan. Mereka tidak belajar tentang apa itu financial freedom, apa itu financial intelligence. Walaupun dia gajinya lebih tinggi daripada kita, sebahagiannya, tapi kebanyakannya tidak tahu macam mana nak uruskan kewangan mereka. Akhirnya, mereka ada masalah kewangan. Jadi satu benda yang paling penting bagi kita adalah belajar tentang menguruskan kewangan kita. Belajar macam mana nak
mencapai apa itu yang dipanggilkan financial freedom. Alright. Salah seorang guru financial freedom itu Robert Kiyosaki membahagikan manusia ini kepada 4 golongan. Golongan E adalah employed, iaitu golongan pekerja. S adalah self-employed, iaitu orang yang bekerja sendiri. Ini kalau dia kerja, dia dapat gaji. Kalau dia tak kerja, dia tak dapat gaji. Alright. Kemudian kita ada golongan yang B, golongan yang ada big business. Ini jarang, tak ramai orang yang ada ni. Kemudian kita ada golongan A, iaitu golongan investor. Alright. Jadi kebanyakan orang, 90% orang berada dalam kalangan E dan S. Walaupun dia 90%, tapi kekayaan mereka hanyalah 10% daripada masyarakat. Sedangkan golongan B dan E, mereka hanyalah 10% daripada masyarakat, tapi mereka mempunyai kekuatan keuangan 90% daripada masyarakat. Alright? Walau bagaimanapun, kita juga, walaupun kita mungkin berada dalam E dan S, kita juga boleh menjadi golongan investor. Alright? Okey. Kita juga kena faham bahawa kalau kita berada dalam golongan E dan S, kita sebenarnya adalah golongan yang kena cukai. Okey? Memang kita tak boleh lari cukai kalau kita berada dalam golongan E dan S. Tapi kalau kita berada dalam golongan I, kita dapat untung sebanyak mana pun, kita tak kena cukai. Okey, ini hakikatnya. Pernahkah kita kena cukai keuntungan pelaburan kita kat tabung haji ataupun ASB ataupun unit trust? Tak ada kan? Memang golongan pelabur tidak kena cukai. Alright? Ini adalah prinsipal yang kita kena faham lah. Kebanyakan orang terpaksa bekerja. Kerana apa? Kerana dia perlu duit untuk hidup. Kalau kita tengok orang kaya, dia macam tak ada kerja. Tapi sebenarnya, hakikatnya, dia ada duit yang menjadi kuli dia ataupun pekerja dia, yang buat kerja untuk dia untuk mendapatkan duit lagi. Dan kita lihat contoh di mana orang kaya tidak ada kena cukai. Contohnya, cukai jual rumah, okey, ataupun hartanah. Selepas 5 tahun, golongan yang jual rumah ni tak ada kena cukai. Okey, mungkin tahun 2019 dengan 2020 je baru start nak kena cukai. Tapi 2021 dah dihapuskan balik. Right? Jadi kalau dia jual rumah yang berharga juta-juta ataupun bangunan yang berharga juta-juta, dia tidak kena cukai. Alright. Dan mari hari ini kita bandingkan pelaburan kita. Alright. Pelaburan kita, kalau kita laburkan dekat tabung haji ASB dan KWSB untuk 6 tahun lepas, kita lihat di tabung haji hanya memberikan pulangan purata lebih kurang 3.5%. ASB 6.5% dan KWSB 5.9%. Alright. Okey. Dan kita tengok ada sebahagian orang membuat pinjaman dan kena bayar lebih kurang 3.6% untuk pinjaman ASB ni. Semata-mata untuk dapat keuntungan cuma 6.5% sahaja. Alright. Dan kalau pergi ke unit trust pula, yang paling baik pun 12.5%. Tapi kalau kita puratakan 8 yang terbaik, puratanya adalah 8.35%. Kurang daripada 10%. Alright. Cuba kita fikir di luar kota. Adakah di sana pelaburan yang boleh memberikan keuntungan lebih daripada 25% setahun? Adakah? Kita kena think big. Sebenarnya ada. Alright. Cuba kita tengok. Sebenarnya untuk membolehkan kita mendapatkan keuntungan pelaburan lebih daripada 25%, kita terpaksa menggunakan apa yang dipanggil leverage ataupun menggunakan other people's money. Alright.
Dan sebenarnya kita telah pun menggunakan kaedah ini selama ini. Apabila kita membeli rumah, kita sebenarnya cuma membayar 10% deposit rumah. Dan 90% lagi kita membuat pinjaman bank. Itulah dipanggil 10 kali leverage. 10% deposit kali 10 dapat 100%. Alright? So sebenarnya kita telah menggunakan kaedah using other people monies. Alright. Okey, cuba kita lihat pelaburan hartanah yang kita buat 10 kali leverage. Kalau kita congak-congakkan, keuntungan dia, kalau kita boleh tengok keuntungan kasar, kalau kita beli rumah tahun 2000, 2015 dan tahun lepas, kita lihat keuntungannya adalah 52%, 16% dan kalau beli tahun lepas tak ada keuntungan. Alright. Dan kita itu adalah secara teori. Secara praktikalnya, kita boleh lihat bahawa jual hartanah boleh memberikan keuntungan lebih kurang 31% setahun ataupun 24% setahun. Ini banyak bergantung kepada di mana kita beli, siapa pembeli dia, location. Jadi walaupun macam tu, dia juga memberikan pulangan yang banyak. Okey, lebih daripada 20%. Tadi kita berbicara tentang keuntungan pelaburan hartanah. Tapi itu dulu. Sekarang kalau kita lihat graf ini, kebanyakan harga rumah dan hartanah adalah merudum. Dan kita tak tahu bila dia akan pulih semula. Saya rasa agak lama juga. Alright? Okay. Oleh kerana kita sudah tidak boleh bergantung pada pelaburan hartanah, cuba kita lihat pelaburan lain pula. Saya nak bawa kepada satu pelaburan lain, iaitu pelaburan emas. Okey, sekarang kita lihat pelaburan emas tanpa leverage. Okey. Harga emas pada tahun 2000 adalah 272 USD per ounce. 2015 harganya adalah 1060 USD per ounce. Tahun lepas, bulan Mei tahun lepas, harganya adalah 1700. Okey. Kalau kita tumpukan perbandingan, sebab kita buat perbandingan 6 tahun, kalau kita tengok 2015 harganya 1060. Apa kata kalau kita beli, let's say kita beli 25,000 USD, kita akan dapat jumlah ounce emas yang kita dapat adalah 23 ounce. Okey. Dan nilai harga emas sekarang lebih kurang. Sekarang dah naik. 1877 contohnya. Kita kalikan dengan 23 ounce, kita dapat 44,000 USD. Dan kalau kita kira ROI-nya adalah 44,000 tolak 25,000 bahagi 25,000 kali 100, kita akan dapat 77% untuk 6 tahun. Jadi kalau kita kira per year, 77% bahagi 6, kita dapat 12.5%. 12.8%. Jadi keuntungan kalau kita melabur emas tanpa leverage adalah 28%, 12% dengan 10%. Ya, masih pada saya masih kurang memberansangkan. Cuba kita lihat pelaburan emas dengan 10 kali leverage pula. Kita tengok tahun yang sama, 2015, harga emas adalah 1060. Kita beli 25,000, kita dapat 23 ounce. Dan kalau kita leveragekan 10 kali, kita akan dapat 235 ounce emas. Dan kalau kita jual dengan harga emas sekarang, kita akan dapat 442,000. So kalau kita buat ROI, kiraan ROI, kita akan dapat 1,670% ROI. So oleh kerana ia 6 tahun,
kita bahagikan 6, kita dapat 278%. Ini bagus ya. Tapi ini adalah peratus keuntungan kasar ya. Cuba kita lihat kos dia pula. Okey, tahun 2015 keuntungan kasar adalah 442,000. Kita kena tolak kos. Kos dia adalah jumlah pinjaman kita. Kita punya duit adalah 25,000. Kita leveragekan 10 kali dapat 250,000. So, jumlah pinjaman adalah 225,000. Okey, kos pinjaman adalah 3.5% setahun, iaitu 7,875. Alright, jadi sebab kita pinjam 6 tahun, kita kalikan 6, dapat 47,000. Jadi kita tolaklah keuntungan kasar, tolak kos kita 225,000 dengan 47,000. Kita dapat untung bersih 170,000. 170,000 ini kita tolak modal kita 25,000. Bahagi 25,000 kali 100, kita dapat ROI adalah 581% untuk 6 tahun. Kalau kita kira per year, kita dapat 96% setiap tahun selama 6 tahun. Itu baru bagus. Itu baru cantik, baru mantap. Alright. So, kalau kita tengok secara keseluruhannya, kalau kita bandingkan peratus keuntungan kasar, kalau kita beli rumah dengan leverage, keuntungannya boleh capai 52%, 16%. Tapi kalau kita beli emas dengan leverage, kita boleh dapat jauh keuntungannya. Jauh lebih tinggi keuntungannya. Alright. Dan sebenarnya, pembelian emas dengan menggunakan kaedah leverage ini ada dalam pasaran. Okey. Contohnya di eToro, dia memberikan 20 kali leverage. Kita bercakap 10 kali leverage. Dia ada 20 kali leverage. Tapi isu dia adalah tidak halal. Dia tidak halal. Okey. Begitu juga kalau kita beli CIB. CIB merah tidak halal. Alright. Adakah di sana pelaburan emas yang patuh syariah dan ada leverage? Okey. Jawapannya ada. Nanti kita tengok. So, dalam Quran ada 6 ayat yang menceritakan tentang emas dan perak. Allah menceritakan, kalau cerita tentang harta benda yang banyak, Allah menceritakan tentang emas dan perak. Okey. Emas juga dari segi sejarahnya adalah sangat penting untuk atasi inflasi. Setiap kali harga barang meningkat, harga emas akan meningkat. Dan ini telah berlaku sejak zaman berzaman. Kalau kita tengok graf 30 tahun harga emas, tengok harga emas meningkat aja. Dia ada naik turun, in between that, tapi hakikatnya dia sentiasa meningkat. Alright? Dan harga emas selalunya berkaitan dengan inflasi. Kalau inflasi tinggi, harga emas naik. Kalau inflasi turun, harga emas pun turun. Alright? Dan kita lihat kadar inflasi di US meningkat sampai bulan 4 tahun ini. Peningkatan inflasi adalah ketara. Dan inflasi juga relate dengan consumer price. So, consumer price meningkat, producer price pun meningkat. Alright. Jadi inflasi akan meningkat di US. Bila inflasi meningkat, ingat, bila inflasi meningkat, harga emas juga akan meningkat. Alright. Okey, bila kita bicara tentang emas, kita selalunya mengatakan bahawa emas ni selalunya scam. Sebab banyak sebelum ni adalah kita dengar scam pasal emas. Okey. Kemudian yang kedua, kita takut emas ni, pembelian emas ni patuh syariah ke tak. Alright. InsyaAllah saya akan mengupas kedua perkara ini. Alright.
Apakah ciri-ciri sebuah company itu scam? Pertama, syarikat itu adalah baru beroperasi, mungkin dalam 2 atau 3 tahun. Okey, kemudian syarikat itu tidak ada reputasi kukuh. Dia tak ada kerjasama dengan bank, dia tidak ada kerjasama dengan koperasi, tak ada orang yang nak bekerjasama dengan dia. Alright? Di peringkat Malaysia dan juga di peringkat dunia. Alright? Kemudian syarikat itu menjanjikan bulan dan bintang. Okey, letak duit sekian-sekian banyak dan you akan dapat pulangan sekian-sekian banyak. Dan pulangannya banyak dan secara logik akal kita pun tak faham macam mana dia boleh untung. Alright? Itulah ciri-ciri scam yang sangat penting. Kemudian kadang-kadang dia menggunakan selebriti ataupun ustaz-ustaz popular untuk mengabui mata orang ramai. Alright? Dan paling penting sekali, biasanya bila kita terlibat dengan scam ni sebab kita tidak buat siasatan kita sendiri tentang company itu. Kita hanya percaya kepada kawan kita sahaja. Alright? Okey, saya nak memperkenalkan Quantum Metal. Quantum Metal ini adalah sebuah syarikat yang jual belinya adalah jual beli emas. Alright? Dan dia telah bermula dari tahun 2012. Hampir 10 tahun dah. Dan payout capitalnya adalah 10 juta. Dan dia adalah merupakan largest gold bullion distributor kat Malaysia. Alright? So, boleh baca lagi tentang Quantum Metal ni, boleh pergi website dia untuk membaca keterangan tentang Quantum Metal. Alright. Okey. Yang penting kita tengok kat bawah ni, dalam website dia, dia adalah syarikat yang report, yang beri laporan kepada AMLA, tentang AMLA. Alright. So dia adalah dipantau oleh Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financial Act. Alright. Kejaran company yang buat reporting. Alright. Dan kalau kita buat siasatan, kita pergi ke bank negara, dia ada Financial Consumer Alert List. Kita type Quantum, kita tak akan nampak Quantum Metal. So yang ada Quantum lain. So hakikatnya dia tidak ada dalam alert list bank negara Malaysia. Okay. Kemudian kita lihat dia juga ada dalam list Matrix. Matrix adalah satu body untuk ekspor barang produk-produk yang ada dekat Malaysia. Salah satu company-nya adalah Quantum Metal. Untuk membolehkan dia berada kat sini, Matrix telah membuat siasatan tentang syarikat ini. Kalau syarikat ini syarikat scam, dia tak akan berada kat sini. Alright. Kemudian Quantum Metal pula telah memberikan telah memberitahu kita bahawa dia diaudit oleh ISRA. ISRA itu adalah International Shariah Research Academy for Islamic Finance. Dan ISRA ini ditubuhkan oleh Bank Negara sejak tahun 2008 lagi. Dan dia diselenggarakan ataupun dipantau oleh Bank Negara ataupun di bawah kelolaan Bank Negara. Kalaulah ISRA ini satu body bawah Bank Negara telah memberikan pernyataan, pronouncement bahawa Quantum Metal dan produk-produknya adalah patuh syariah, maka tak logiklah dia adalah sebuah syarikat scam. Right. Saya cuba membuat pengesahan daripada ISRA. Saya hantar email kepada mereka dan mereka menjawab balik bahawa Quantum Metal betul-betul adalah company yang patuh syariah. Dan 3 produk mereka adalah Go Storage Account, Go Leverage Account dan Go Advance Account adalah patuh syariah. Okey, yang hantar email pada saya adalah Tuan Badrul Hisham, Tuan Soh. Alright. Dan dia juga memberikan 6 atau 7 muka surat PDF untuk explain bahawa ia adalah patuh syariah. Kenapa ia patuh syariah. Right? Dan emas
Quantum Metal juga menjual trading emas, jual beli emas di Bursa Suk Arsila. Ini adalah tempat trading, macam-macam trading kat sini. Bukannya emas sahaja tapi palm oil juga kat sini. Alright. Di peringkat dunia, Quantum Metal adalah termasuk dalam World Gold Council. Okay, untuk masuk dalam World Gold Council ini, dia mesti patuhi syariah standard on gold. Dan dia mesti di audit oleh apa yang dipanggil AUFI, iaitu Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institute. Alright. Kalau kita nak tahu betul tak dia berada World Gold Council ni ada salah satu player dia adalah Quantum Metal, kita pergi ke website dan kita lihat dalam website dia ada Quantum Metal. Alright. Dan Quantum Metal mengatakan emas, trading emas dia adalah emas daripada Perth Mint. Di Perth ada lombong emas yang agak besar di Australia dan ia milik 100% kerajaan Australia. Dan actually Perth Mint adalah antara gold bar yang kita panggil high quality, top quality. So kalau kita nak tahu top quality, kita cuba tengok website negara lain lah, bukan negara Australia. Pergi kat UK tengok. Kalau kita tengok Gold Bullion Co. dekat UK, kita tengok gold bar, where can I buy a gold bar that is top quality. So jawapan dia adalah, antaranya adalah Perth Mint. Alright. Dan kalau kita pergi website Perth Mint sendiri, kita akan lihat bahawa Quantum Metal adalah local Malaysian distributor. Alright. Selain daripada itu, Quantum Metal juga membekalkan emas kepada bank-bank di Malaysia. Bank besar, Bank Muamalat dan Affinbank. Actually dengan Bank Muamalat, dia dah bermula tahun 2016 lagi. Dan pada tahun 2017, dia telah Bank Muamalat telah berjaya menjual emas sebanyak 374 kg. Okay, gold bar. Alright. Dan dia menyatakan bahawa Quantum Metal adalah pembekal emas kepada Bank Muamalat. Alright. Dan emas itu adalah Perth Mint. Alright. Sama juga seperti Affinbank, dia juga mengatakan Quantum Metal adalah pembekal emas pada mereka. Alright. Bukan calang-calang company untuk boleh bekerjasama dengan dua bank yang besar di Malaysia ini. Mestilah bank itu telah melaksanakan investigation, penyiasatan tentang company itu. Jadi tak mungkinlah company ini adalah company scam. Alright. Dan bank negara sendiri pun akan menyiasat tentang Quantum Metal ni. Alright. Selain daripada bank, Quantum Metal juga pada tahun 2018 juga telah membekalkan emas kepada Angkasa. Angkasa adalah Koperasi Malaysia, My Angkasa, anak syarikat dia. Okey, Angkasa ini mempunyai 6.5 juta peserta. Selain daripada Angkasa, Quantum Metal juga telah membekalkan emas kepada Pertubuhan Koperasi ASEAN yang ada 60 juta peserta dan datang daripada 10 negara. Alright. Oleh kerana itu, Quantum Metal adalah satu company yang kukuh, yang ada reputasi kukuh dengan bank dan juga dengan koperasi. Alright. Dia juga adalah pembekal emas kepada Al-Rahnu Tekun. Selain daripada itu, emas fizikal yang kita beli dengan Quantum Metal akan disimpan di Bridge, Singapura, dekat Singapura. Dan Bridge ini seperti mana yang kita ketahui, dia adalah syarikat penyedia pelindungan barang berharga sejak 1895. Lama tu. Alright. Dan dia ada 110 cawangan di seluruh dunia. Alright. So kalau kita nak dapat emas fizikal ini, kita boleh inform
syarikat dan dia akan hantar dalam masa 7 hari bekerja. Alright. Dan semua emas yang ada di Bridge ni, kepunyaan Quantum Metal ini, yang kita beli dari Quantum Metal ini, diinsuredkan, ada insurans dia 100%. Alright. Kalau kita simpan duit dekat bank pun, insurannya hanya cover 250,000 sahaja. Kat sini 100% di-cover oleh Lloyd. Alright. Okey. Sekarang kita tengok apa jadi bila harga emas turun. So, kalau kita dengar harga emas turun, kita akan lihat berpusu-pusu orang pergi ke kedai emas. Ini kedai emas biasa. Ini fenomena biasa kita lihat kalau harga emas turun. Alright. Beratur orang nak masuk kedai emas. Alright. Tapi sebenarnya hakikatnya kita kena faham. Okey, harga emas dunia ditentukan oleh London Metal Exchange ataupun LME. Alright, kalau kita beli emas di kedai emas, sebenarnya kedai emas ada jual dua jenis emas, emas bullion ataupun gold bar, juga ada jual, tapi dia markup 10 hingga 15%. Kalau kita jual pula kepada kedai emas tu, dia akan ada markdown dia 10 hingga 15%. Jadi totalnya adalah 20 hingga 30%. Jadi kita terpaksa menunggu harga emas naik lebih daripada 30% baru kita akan dapat untung. Okey. Kalau kita beli emas perhiasan pula, markup dia lagi tinggi, 15 hingga 20%. Dan markdown dia pula 15 hingga 20%. Jadi keseluruhannya adalah 30 hingga 40%. Jadi lebih lama lagi kita terpaksa menunggu untuk mendapatkan keuntungan. Okey, cuba kita tengok kedai emas Quantum Metal yang dibuat secara online. Alright, ini interface dia. Senario di Quantum Metal pula, okey. Harga emas yang ditentukan oleh LME, London Metal Exchange, di Quantum Metal dia hanya jual emas bullion, emas gold bar sahaja. Okay, let's say harga emas dunia adalah 233 ringgit per gram, okay, ataupun in US dollar 56 US dollar. Okay, oleh kerana dia ada US dollar, dia dijual dalam US dollar, dia ada exchange rate. Okey, di Quantum Metal dia ada dua akaun. Satu akaun dia gold storage account. Dekat sini markup dia ataupun nama biasa kita dengar adalah spread. Dia adalah 7% sahaja. Okey, maknanya dia jual 7% lebih mahal daripada harga pasaran. Okey. Dia jual pada 249 berbanding 233. Alright. Okey. Dan markdown dia pula adalah 0%. Bila kita jual emas kepada Quantum Metal, dia akan ambil pada harga pasaran. Dia tak akan ambil pada harga yang lebih rendah daripada harga pasaran. Okey. Ini harga ni ada di website dia. Alright. Dan akaun lagi satu iaitu akaun gold leverage asset pula, markup dia adalah 3%. Alright. Okey, dia akan jual pada harga 240 berbanding dengan harga pasaran 233. Okey. Markdown dia pula adalah 0%. Okey, maknanya kalau kita nak jual dekat Quantum Metal, dia akan beli pada harga pasaran. Okey, ini adalah harga yang dipasarkan dan dipaparkan di website mereka. Alright. Kalau kita lihat pesaing Quantum Metal di pasaran, spreadnya adalah lebih tinggi, iaitu lebih kurang 9.85%. Okey. Kita lihat pula apa jadi bila harga naik. Okey. Cuba kita lihat kat sini. Kita berada sekarang dalam bulan Mei, dah hujung bulan Mei, dekat dengan Jun. Okey, harga sekarang lebih kurang 1896 ataupun sekarang dia dah naik 1902 macam tu. Kalau kita beli emas di sini,
dan dijangka emas akan naik kepada 2,200. Sekarang 19. Okey, 1902. Okey. So kita ada potensi untuk naik lebih kurang 16%. Apa jadi kalau naik 16%? Kalau kita beli emas tu di kedai emas, 16% kenaikan ini kena tolak mark up dan mark down di kedai emas 30%. Jadi kita masih tidak dapat untung. Rugi lagi ya, minus 14%. Kalau kita beli kat tempat lain, 16% tolak 9.85%. Dia akan untung 6.15%. Alright. Kalau kita beli dekat GSA di Quantum Metal, spreadnya adalah 7%. Jadi 16% tolak 7%, kita dapat untung 9%. Tapi kalau kita beli emas di GLA yang kali 10 ni, di Quantum Metal, so kiraannya adalah 16% tolak spread dia 3%. Jadi ada 13% lebihan. 13% kali 10 sebab kita ada leverage 10 kali. Jadi kita akan dapat 130% keuntungan. Right? Di Malaysia kita pakai USD per gram. So kalau nak tukar daripada ounce ke gram, kita boleh gunakan formula ini. Alright. Kenapa perlu melabur emas dengan quantum metal? Pertama, dia sangat mudah. Kita tak payah pergi kedai emas. Kita tak payah pergi bank. Kita hanya boleh lakukannya di hujung jari sahaja. Ada platform internet. Daftarnya secara percuma. Cuma gunakan referral link yang saya akan berikan di bawah nanti. Okey. Dan kita beli emas dengan menggunakan kaedah online sahaja. Online banking sahaja. Kita beli emas dengan menggunakan FBS. Bila kita jual emas, dia akan masukkan keuntungan kita dengan harga emas tu ke dalam bank account kita. Direct. Okey. Ataupun kita boleh dapatkan emas fizikal. Alright. Okey, ini adalah interface dia. Mudah ya. Alright. Okey, dia ada 3 akaun GSA, GAA, GLA. Saya akan explain GLA dulu. Okey. Apa itu Gold Leverage Account? Okey. Gold Leverage Account ni maknanya kalau kita nak beli emas dekat sini, maknanya kita akan dapat leverage 10 kali ataupun 5 kali. Okey. Cuba kita tumpukan 10 kali. Okey. Kalau kita ada modal 1,000, dia akan gandakan modal kita itu jadi 10,000. Itulah makna dia. Okey, leverage ni. Kalau kita ada keuntungan 1%, dia akan gandakan keuntungan tu jadi 10%. Kalau untung dia 10%, dia gandakan jadi 100%. Alright. Kemudian, kalau rugi, pun sama. Kalau rugi 1%, maknanya kita rugi 10%. Kalau rugi 10%, maknanya kita rugi 100%. Okey? Tapi kalau kita rugi, kita jangan jual. Kalau kita tak jual, sebenarnya kita tak rugi apa-apa. Jadi kita kena ada holding power. Maknanya kita hanya invest labur dengan duit yang kita park kat situ sekurang-kurangnya setahun. Alright. Dan macam mana kita nak buka akaun GLA ni? Kita sama ada beli satu unit GLA yang kali 10 tu, harganya adalah cuma 250 USD, lebih kurang RM1,000. Dan kita kena bayar advance fee lebih kurang 78 USD, lebih kurang RM300. Spread dekat Gold Leverage Account ni cuma 3%. Okey, kita juga boleh beli 3 unit GLA. Okey, ataupun satu unit GLA yang kali 5 ni, satu unitnya hanyalah $25. Alright. So murah saja untuk memulakan journey perjalanan untuk menjadi investor
dalam emas. Dekat sini kita tak bayar advance fee, kita hanya bayar masa kita jual. Tapi spreadnya lebih mahal, 4%. Dia hanya kali 5, jadi untung dia hanya 5 kali sahaja. Alright. Cuba kita bayangkan apa beza antara kalau kita beli tanpa leverage dengan kita beli dengan leverage. Okey. Kalau kita beli RM10,000, kita anggarkan dapat lebih kurang 50 gram. Contoh ya. So kalau kita guna leverage 10 kali, kita akan dapat emas yang berharga lebih kurang RM100,000. 10 kali 10, RM100,000. Iaitu emasnya adalah 500 gram. Okey. Jadi perbezaan harga ini adalah RM90,000 dan ia dipinjamkan oleh Quantum Metal. Alright. Kalau kita masuk akaun GLA, Gold Leverage Account ni, itu maksudnya kita nak buat pinjaman. Alright. 9 kali ataupun 90%. Okay. Jadi kadarnya adalah 3.5% pro rate. Ataupun lebih kurang, kalau 90,000 kali 3.5 lebih kurang 3,150 setahun. Tapi kalau kita jual dalam masa 6 bulan, dia akan pulangkan balik separuh daripada 3,000 ini. Alright? Sebab dia pro rate. Okay? Let's say harga emas itu adalah 1 gram RM200 dan lepas tahun harga emas itu naik 10%, iaitu lebih kurang 1 gram RM220. Okey, harga emas 50 gram ini akan jadi 50 gram kali 220. So kita akan dapat keuntungan adalah RM1,000, RM11,000. Dia modal dia RM10,000, dah tak untung RM1,000. So kalau kita gunakan leverage, 500 gram ini kali 220, kita akan dapat RM110,000. Okay? So tanpa leverage, kita hanya untung RM1,000 dengan kenaikan lebih kurang 10%. Alright? Tapi kalau kita guna leverage, kita dapat untung lebih kurang RM10,000. Alright? Jadi, kenapa RM10,000? RM90,000 adalah duit yang kita pinjam. RM10,000 adalah modal kita dan RM10,000 adalah untung kasar. Jadi, untung kita adalah 100%. Sebab modal kita RM10,000. Alright? Jadi, untung bersih adalah RM10,000 tolak kadar pinjaman RM3,150. Jadi, kita untung RM6,850. Iaitu lebih kurang 68.5% kita untung. Alright. Ini jauh lebih tinggi daripada ASB ke, KWSP ke, unit trust ke, tabung haji ke. Alright. Dan cuba kita lihat yang sebenarnya, lebih kurang kalau kita tengok pada 28 hari bulan Mei 2021, beli pada 26 hari bulan 3, okey, beli $250. Okey. Dan kita lihat kenaikannya dah jadi 415. Kalau kita jual, kita akan dapat ni, 415 USD. Jadi kalau kita kira 415 tolak 250 bahagi 250 kali 100, untungnya adalah 64% untuk 2 bulan. Right? Jadi advance fee refund adalah kita bayar advance fee $78, dia refund kita $64. Kita cuma kena bayar lebih kurang $13 sahaja sebab kita hanya pakai 2 bulan. Ini kos pinjaman kita, pembiayaan kita. Alright? Jadi dalam masa 2 bulan sahaja kita dah untung 64%. Alright. Okey, kita cuba tengok pula gold storage account. Okey, kat sini
dekat akaun ini, kita beli emas 10,000, kita dapat 50 gram, dia tidak ada leverage kat sini. So, sebanyak mana duit yang kita beli emas tu, kita dapat banyak tu lah. Alright. Dan kalau kita perlukan emas secara fizikal, kita boleh inform syarikat secara online. Dia akan hantar kita dalam masa 7 hari bekerja. Kalau nak buka akaun ni, hanya RM10 sahaja modal permulaan untuk buka akaun kat sini untuk melabur. Dan kebanyakan orang tukar ringgit kita kepada emas. So, ramai orang simpan emas. Sebab ringgit akan jatuh nilainya mengikut masa. Sebab bila inflasi berlaku, maka nilai ringgit akan jatuh. Tapi emas, makin lama makin naik harganya. Jadi dia sangat baguslah kalau kita simpan. Instead of kita simpan duit dekat bank, baiklah kita simpan emas. Alright? Dan emas di GSA ni kita boleh transfer kepada siapa yang kita nak. Isteri kita ke, anak kita ke. Ataupun kalau kita ada pekerja, kita bayar gaji pekerja menggunakan sistem transfer kat sini juga. Okay. So, transform your currency into gold to flee from currency inflation. Right. Okay, ini contoh GSA, kalau kita nak dapat fizikal, kita pergi kat GSA, kita pergi kat physical withdrawal, kita boleh pilih option-option yang ada. 1 gram ke, 5 gram ke, ataupun 1 kilogram. Alright. Dan depend lah pada berapa banyak duit yang kita ada. Alright. Kemudian kita ada akaun yang ketiga, nama dia Go Advance Account. Alright. Sini sebenarnya adalah kemudahan pajak gada secara online. Okey, dia yang saya bagi tahu tadi lah, Quantum Metal adalah kedai emas dan dia juga ada kemudahan pajak gadai macam kedai emas. Alright, tapi ini buat secara online dan jauh lebih baik. Alright. Kalau kita perlukan duit, kita boleh transfer emas kita di GSA kepada GAA. Kadar pinjaman yang dikenakan adalah 3.5% setahun dan ia adalah prorate. Alright. Saya nak bagi senario kalau kita buat pinjaman dekat GAA. Kita beli 10,000, kita dapat 50 gram emas. Contoh ya. Okey, jadi emas 50 gram ni masih milik kita. Alright. Tapi kita boleh buat pinjaman berdasarkan 75% nilai emas ni. Dalam hal ni nilainya adalah 10,000. Jadi kita boleh pinjam 7,500. Alright. Dan emas 50 gram itu adalah cagaran kita. Tapi ia milik kita. Alright. Dan kadar pinjaman adalah 3.5% setahun ataupun prorate. Ataupun lebih kurang RM262 lah. Berdasarkan 7,500 yang kita pinjam. Right. So let's say lepas tahun harga emas naik 10%. Jadi emas yang 10,000 tu dah jadi 11,000. Okey, kita dah untung 1,000. Lepas tahun kita nak bayar 7,500 dengan kos pinjaman 262. Jadi jumlahnya adalah 7,762. Oleh kerana kita untung 1,000, maka kita boleh membayar hanya 6,762 sahaja. So kita pinjam lebih tapi kita bayar kurang. Alright. Apa beza antara Ar-Rahnu yang kat luar sana dengan Go Advance Account? Alright. Ar-Rahnu berdasarkan nilai, kalau kita pinjam, kadar pinjamannya berdasarkan nilai harga emas. Dekat GAA, dia kadar pinjaman berasaskan pada berapa banyak yang kita pinjam. So kat GAA kita pinjam 7,500 dia, so dia kira based on 7,500.
kearahan tu dia based on nilai emas tu 10,000. So dia walaupun kita pinjam kurang daripada itu. Alright. So kadar pinjaman arahan adalah 8 hingga 12%. Okay, kat sini cuma 3.5% setahun. Okay. Masa yang diberikan untuk arahan adalah 6 bulan atau 12 bulan, 18 bulan. Let's say kita ambil 12 bulan. Lepas 12 bulan, kita kena bayar balik pinjaman kita itu. Kalau kita tak bayar pinjaman itu, maka emas itu akan dilelong. Okay. Di GAA, dia tidak ada limit masa. Lepas tahun, contohnya kita tidak ada duit lagi untuk bayar 7,500 yang kita pinjam tu, tapi kita ada 262. 262 itu adalah kos pinjaman 3.5%. Jadi kita bayar itu saja, 262, kita boleh extend another 1 year. Okey, lepas tahun tu kita tak ada duit lagi. Kita bayar je 262, jadi kita extend lagi setahun. So kita boleh extend sebanyak mana yang kita nak selagi kita bayar 3.5% setahun itu. Alright, dia tak ada limit masa. Okey, ini secara umumnya unit product of quantum metal. Okey, GSA ni kita simpan sini kalau kita nak tukar currency kita daripada fiat currency kepada gold. Alright. GAA ni kalau kita nak dapat advance money, kalau kita tak cukup cash, kita boleh tukarkan kat sini. Alright. GLA ni adalah tempat kita nak buat investment. Leverage your gold investment to the moon. Dia boleh kali 10 untung kita. Alright. Ada dua perkara yang kita fikir apabila orang sebut tentang pelaburan emas, iaitu scam dan patuh syariah. Saya telah menjawab kedua-duanya bahawa ia tidak mungkin scam sebab company-nya adalah company yang kukuh. Company deal dengan bank, dengan koperasi, okay, dan dia di audit oleh body ISRA. ISRA adalah body yang ditubuhkan oleh bank negara. Okay. Dan ISRA juga telah mengatakan ia patuh syariah. Jadi kita tenang kat sini. Okey, ramai orang tanya, bila masa terbaik untuk beli emas? Jawapannya semalam. Okeylah, jawapannya sekarang. Okey. Okey, kalau kita lihat emas pada bulan April, awal ujung bulan 3 ataupun awal bulan April, dia berada pada pahak yang paling rendah, iaitu 1680 untuk tahun ini. 1680. Okey. Saya start pada April. Okey. Let's say start April 1730. Okey. Sekarang 1896. Jadi kenaikannya adalah 9.6% dalam masa lebih kurang 2 bulan. So 9.6% kita tolak spread 3%, jadi untung saya adalah 6.3% kenaikan kali 10. Jadi 63% keuntungan. Alright. Kalau kita tunggu ada lagi kenaikan 16%, jadi keuntungannya sangat tinggilah. Alright. Okey, kalau kita lihat forecast, kalau kita pergi ke Yahoo Finance. Yahoo Finance adalah website yang sangat penting untuk melihat stock market lah, apalah anything about kewangan. Alright. Forecast Yahoo Finance tahun ini emas akan meningkat. Harga emas akan meningkat dan point to higher price. Dia buat prediction ini pada bulan 2. Bulan 2 ni harga ni masa tu rendah. Dia tak meningkat lagi. Tapi dia punya prediction tu quite true. Alright. Dan kita lihat ramai penganalisa daripada banyak company yang telah menyatakan bahawa gold price prediction untuk tahun 2021 adalah tinggi.
Ada yang sampai kata 2003, ada yang sampai 4005, ada yang 2002, ada yang 1009 tapi tak banyak dua je. Yang lain semua kata lebih pada 2000, dan kalau kita buat average kan dia lebih kurang 2200. So, kalau kita beli emas sekarang 1866 USD per ounce, kita akan dapat kenaikan 14%. Jadi kita akan untung pelaburan kita. Kalau kita labur 100,000 hari ini, kita dapat leverage 1 juta. Jadi kita akan untung lebih kurang 120 ke 130 ribu ringgit. Iaitu peratus keuntungannya adalah 127% dalam masa 7 bulan sahaja. Saya cuba ingin memaksimalkan keuntungan dari naik turun ini. Tuan-tuan juga boleh bersama-sama. Saya ada sistem sokongan. Siapa yang daftar melalui ring referral yang kat bawah ni yang saya akan pamerkan dalam YouTube ini, kita akan masukkan tuan-tuan dan puan-puan dalam WhatsApp group Kelab Saudagar Emas. Ini adalah nombornya. Jika anda telah mendaftar, nombor pejabat kelab, okey. So kita akan beri bantuan sebanyak mungkin yang kami mampu untuk menjadikan pelaburan anda adalah pelaburan yang cemerlang, yang bagus, yang ada keuntungan yang besar. Dalam Kelab Saudagar Emas ni kita ada orang yang akan ceritakan tentang technical analysis graf kenaikan emas. Dia akan ceritakan macam-macam support line, resistance line semua. Alright. Kita ada orang yang senior dalam quantum meter yang boleh cerita tentang apa-apa tentang quantum meter. Kalau kita tak tahu, kita boleh tanya dia. Alright, itulah support system yang kita ada. Okey. Terima kasih.